Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian, apa khabar? Semoga baik-baik belaka buat anda semua ya. Semoga semuanya dikurniakan perkara-perkara yang baik dalam hidup anda. Apa khabar? Masih lagi bersama saya dalam 30 hari 30 story puaka. Macam mana? Macam mana korang dengan projek ni? Suka ke? Ke dah meluat tengok muka aku? Nak tengok muka lain bercerita? Boleh kejap aku panggil Ibrahim? Siapa Ibrahim? Tapi inilah, nak buat macam mana kan? Dah ini channel saya. Kalau ini channel orang lain, yelah muka orang lain lah. Dah ini channel aku, takkan tiba-tiba aku nak panggil Imran Bat datang cerita kat sini. So cerita pada malam ni adalah tentang hostel. Hostel ni kau tahu apa? Hostel ni macam asrama lah, tapi asrama untuk student-student IPT, Institut Pengajian Tinggi. Cerita pada malam ni daripada sebuah hostel yang berada di IPTS Shah Alam. Dekat Shah Alam ni banyak universiti, ke tahu tak? Lagi swasta. Nak cakap universiti apa tu aku tak berani, aku takut. Yelah kita ni kan disebabkan mulut badan binasa. Jadi aku tak nak cakap, pandai-pandai lah kau teka. Lagipun dekat sini pencerita ni juga bagi tahu, jangan bagi tahu nama. Risau apa? Risau nanti viral. Dah viral satu hal pula nanti kena soal macam-macam kan. So cerita pada malam ni aku nak bawa sebuah cerita yang konsep dia berlainan sikit. Selalunya cerita yang aku ceritakan agak panjang. Bukan panjang, maksudnya cerita tu daripada awal sampai ke akhir pasal tu je. Tapi cerita pada malam ni konsep dia lain. Sebab benda ni berlaku beberapa hari, dan benda ni dialami sendiri oleh orang yang kena ganggu tu. So aku sebutkan dulu nama pencerita pada malam ni. Nama dia Husna. Husna ni merupakan seorang student yang menuntut di IPTS dekat area Shah Alam ni. Dan dia duduk di sebuah hostel yang jarak dia hanya beberapa minit je pergi ke kampus. Dekat satu hostel tu, roommate dia ada 2 orang. Nak dijadikan cerita, dekat hostel ni memang ada banyak kisah seram. Dan kisah seram yang Husna cerita ni bukan kisah seram sekali je berlaku, tidak, tapi banyak kali pengalaman yang dia lalui. Tapi sebelum aku share cerita apa yang Husna lalu ni, jom kita mulakan dengan intro pada malam ni. Nak dijadikan cerita, 4 hari selepas Hari Raya 2022. Waktu ni Husna ambil keputusan untuk balik ke hostel sebab dia tumpang rumah pakcik dia yang duduk kat KL. Dia tak selesa duduk rumah pakcik dia, so dia nak balik ke hostel. Dia cakap at least kalau kat hostel ni tak awkward, boleh buat banyak kerja. Nak tidur bangun lambat pun tak apa. Duduk rumah pakcik ni tak boleh bangun lambat, kena protokol sikit. So bila dia decide macam tu, dia pun balik ke hostel. Dah sampai ke bilik tu memang tak ada orang lah. Roommate yang akan balik pun maybe akan balik malam esok, tak apa balik minggu depan. Sebab baru lepas raya, orang pula semua tengah cuti panjang. Dan Husna cakap juga yang hostel dia duduk ni, memang daripada mula-mula duduk sampailah dia habis semester, banyak gangguan yang berlaku. Macam contoh, waktu nak mandi, kadang-kadang pintu tandas ni elok kunci, elok kita lock, tapi ditolak-tolak, dihenjah-henjah. Dan benda ni bukan Husna je kena, kadang-kadang roommate yang lain pun kena. Dan bila dah kena marah, bila dah persoalkan dengan kawan-kawan yang cakap, "Weh, engkau yang tolak pintu toilet aku tengah mandi. Weh, engkau semua tak percaya, semua tak mengaku. Dan apabila disiasat lagi, contoh dia seorang pergi mandi, akan ada beberapa orang standby tengok pintu toilet, entah ada orang tolak ke apa. Yang paling seram, pintu toilet tu ibarat macam tertolak sendiri. Contoh pintu toilet tutup kan, macam ada angin yang tolak. Tung, dung, 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 dung. Dan benda itulah yang menyebabkan Husna fikir, oh, ini bukan orang, tapi ni makhluk lain. Pintu tu tolak macam angin yang tolak, tapi waktu tu angin tak ada langsung. Kau bayangkan apa yang menolak pintu tu? Ada juga cerita Husna beritahu waktu tu dia duduk dekat hostel tu seorang-seorang. Kawan-kawan yang lain semua balik kampung. Masa dia tidur tak ada gangguan, dia akan make sure rumah tu bersih, kemas elok. Tapi bila bangun esoknya, bila dia keluar je bilik, nampak semua kasut bersepah atas lantai, macam ada yang mengamuk. Itu okey lagi, still boleh kemas. Yang menjadikan benda ni makin lama makin pelik,
Husna ni dia duduk kat hostel tu dah 3 tahun, dekat 3 tahun. Dan hampir setiap malam dia akan dengar orang seperti seret kerusi daripada tingkat atas. Tapi waktu ni bab seret kerusi tu Husna macam pejam mata je lah, sebab ialah hostel kan, ada ramai student, so maybe student yang seret. Tapi kadang-kadang bila semua orang balik bercuti, tinggal Husna seorang-seorang, pun masih bunyi orang seret-seret kerusi dekat rumah atas. Sedangkan Husna tahu rumah atas tak ada orang. Ni Husna nak cerita dia kena ganggu pada malam pertama dekat hostel tu. Hostel yang Husna duduk ni adalah ibarat macam sebuah rumah. Dekat rumah tu ada beberapa bilik. Waktu ni Husna cakap dia tak sure housemate dia lain ada ke tidak dalam bilik, sebab dia tak rapat sangat dengan orang-orang yang dalam rumah tu. Dia rapat dengan orang dalam bilik dia je. Mula-mula masuk rumah gelap gelita. So waktu ni Husna fikir, mungkin tak ada orang lah ni dalam rumah ni, gelap gelita. So dia pun terus masuk dalam bilik dia. Dia kunci pintu, dia baring. Macam biasalah, dah baring dia akan scroll lah sosial media, tengok TikTok, tengok Facebook. Tiba-tiba tombol bilik Husna ni ibarat macam ada orang pulas daripada luar. Dia pulas, dia tolak macam nak masuk dalam bilik tu, macam gong gong gong, gong gong gong. Sumpah waktu tu Husna cakap dia rasa takut gila. Lama jugalah tombol tu dipulas dan ditolak. Waktu tu terus si Husna ni WhatsApp dalam grup housemate. Dia tanya, ada sesiapa yang dah balik rumah ke? Dan semua kawan-kawan rumah dia cakap tak balik lagi, mostly akan sampai esok ataupun lusa. Diorang tanyalah, kenapa Husna? Kenapa tanya macam tu? Husna pun ceritalah macam bilik dia ni macam ada orang nak buka pintu bilik. Macam bilik dia ni ditolak-tolak. Waktu tu terus kawan-kawan dia pesan, kau buka ayat-ayat Quran Kau jangan keluar bilik, kau duduk je dalam bilik tu. Dan sehingga ke pagi memang Husna duduk je dalam bilik tu. Keesokan paginya Husna keluar daripada bilik. Husna cakap di bahagian pintu biliknya terdapat penuh kesan cakaran. Dan bila diteliti, kesan cakaran tu ibarat datang daripada kuku yang tajam. So Husna pun macam pelik, semalam tak ada kesan-kesan cakaran ni. Dia pun pergi check bilik demi bilik, nak tahu kot-kot dah housemate dia ada yang balik, dia kena prank ke. So lepas check bilik demi bilik, memang betul Husna je ada dalam rumah tu. Dan benda tu kekal misteri sampai ke hari ni. The end. Belum lagi, sabar, tu baru malam pertama. Ada cerita malam kedua. Malam kedua roommate si Husna ni baru sampai. Nama roommate dia Ika. Ika ni bawa seorang kawan nama dia Amira untuk tumpang sehari dua, sebab Mira ni takut duduk rumah dia seorang-seorang. Waktu baru sampai tu diorang duduk, diorang borak-borak. Lama tak jumpa. Dan tiba-tiba terselitlah kisah seram yang berlaku semalam. Kau tahu tak, bila tengah bercerita pasal apa jadi semalam, yang pintu kena tolak-tolak, yang tombol kena pusing-pusing tu, at that time tiba-tiba pintu bilik tu lagi sekali dipulas-pulas, ditolak-tolak. Ibarat macam ada benda tengah cuba masuk dalam bilik tersebut. Waktu ni muka Husna, muka Ika still boleh kontrol. Walaupun muka masing-masing tunjuk muka cuak, still boleh kontrol. Tapi muka Mira ni dah biru, member penakut, dah memang macam tak bernyawa dah. Ika ni jenis berani sikit tau. So Ika ni dia mula baring atas lantai. Dia tengok melalui celah-celah pintu tu. Yang bahagian pintu bahagian bawah kan ada ruang. Dia intai macam ni, nak tengok ada tapak kaki tak. Kalau tombol ni sedang dihenjah-henjah macam gitu, maksudnya mesti nampak tapak kaki kan kalau orang. So bila dia intai, pintu masih ditolak-tolak, tapi tapak kaki tak ada. Ibarat macam angin yang tolak pintu tersebut, tapi tak ada angin pun pada waktu tu. Terus diorang bertiga buka ayat suci Al-Quran. Dan lama jugalah baru benda tu stop daripada menolak-nolak pintu bilik diorang. Cerita seterusnya berlaku 2 minggu lepas kejadian pintu-pintu ditolak tu. Waktu ni dalam bilik tu ada Husna, ada Ika. Dengan duduk atas katil, diorang tengah bercerita kisah seram. Diorang ceritalah kisah seram dekat kampung, yang dekat universiti. Dia cerita semua kisah-kisah seram berdua. Waktu diorang bercerita tu, dekat rumah tak ada orang, hanya mereka berdua sahaja. Yang lain semua keluar pergi makan. Dan waktu itu juga tengah blackout. So
memang gelap gelita, kipas tak pasang. Diorang hanya buka lilin sahaja untuk menerangi bilik mereka. So bila dah buka lilin ni lah, si Husna ni macam excited, macam uish, dah blackout ni pasal lilin ni, kita cerita seram lah. Mula Ika tak nak, tapi Husna cakap, alah jom lah, kau takut apa? Tak apa, kita dua-dua ada kat sini kan, kita cerita kisah seram Bercerita bercerita, tiba-tiba lilin terpadam tanpa ada angin yang meniup. Waktu tu kedua-dua mereka menjerit ketakutan. Terus Husna cakap, uish, sabar. Ni tak ada apa-apa ni, lilin terpadam ni, tak apa. Kejap, aku cari lighter. Husna nyalakan lilin. Bila lilin menyala, bilik tersebut mula diterangi oleh cahaya lilin. Dan bila Husna pandang ke arah Ika, muka Ika berubah menjadi muka orang lain. Muka Ika menjadi muka orang tua yang berkedut, yang memandang tepat ke arah Husna. Husna waktu tu terus menjerit tutup mata. Ika terus pegang bahu Husna. Dan bila Husna buka mata, muka tua tadi dah berubah menjadi muka Ika semula. Sehinggalah banyak aku cakap cerita ni banyak, memang dia berkait-kait. Sehinggalah 6 bulan lepas kejadian tu terjadi, Husna cakap yang kes pulas tombol hentak pintu tu ibarat macam dah jadi rutin harian. Kadang-kadang setiap malam akan ada bunyi ketuk pintu tu. Tapi sebabkan dah biasa, dia ignore je lah benda tu. Waktu ni Husna ni dah ada seorang kawan yang agak mahir lah dalam bab-bab ni kan. Bila Husna cerita dekat kawan dia ni, tiba-tiba kawan dia cakap yang dekat bilik Husna dengan Ika duduk ni memang ada budak perempuan. Budak perempuan ni dia duduk dah lama dekat situ. Dan dikatakan yang budak perempuan ni macam ada benda yang tak settle dengan manusia, sehingga kan dia nak keep ganggu sampaikan manusia ni hilang iman dan takut kepada jin. Waktu ni mula Husna tak percaya sangat. Husna macam antara dua, betul ke apa kau cakap ni? Tapi cerita terakhir ni yang membuatkan Husna percaya apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Waktu ni cuti semester tau, semua pelajar kena balik. Tapi Husna dia buat rayuan, dia cakap nak stay dekat hostel sebab dia nak kerja dekat kedai runcit bawah. Husna ni dia bukan datang daripada keluarga senang tau, dia keluarga susah. So sepanjang cuti semester dia nak kerja, dia nak cari duit. Dia pun cuti semester kejap dia dalam sebulan setengah je. So sepanjang Husna duduk sorang-sorang dekat bilik, dekat rumah tu waktu cuti semester, gangguan ni macam biasalah terjadi. Orang ketuk pintu, orang pusing tombol, benda tu macam benda biasa. Sampai satu tahap Husna macam dah lali. Bilik-bilik bersepah tiba-tiba pun macam dah biasa sangat. Dan mungkin sebab itulah hantu ni dia buat sesuatu yang lain daripada yang lain supaya Husna takutkan dia. Satu malam Husna ni baru balik daripada kerja. Dia kerja dekat sebuah kedai runcit area hostel tu lah. So memang penat. Balik rumah dah pukul 8 malam, memang fikir nak tidur je. So settle mandi, settle solat, kemas apa yang patut. Husna tutup lampu, dia buka lampu kecil dekat meja. Waktu ni suasana bilik malap-malap. Macam aku cakap tadi, satu bilik 2 orang kan. Waktu ni katil sebelah Husna tu dah kosong, cadar dia dicabut. So hanya ada tilam je atas katil tersebut. Waktu Husna terlelap tu, tiba-tiba dia terjaga. Tapi tak sedar terjaga dalam pukul berapa. Tapi yang dia tahu, dia sedar je bilik tu dah gelap gelita. Lampu meja yang dipasang terpadam. Dan sekarang ni hanya ada cahaya yang datang daripada luar sahaja menerangi kawasan bilik Husna. Husna dalam keadaan mamai, dia terpandang betul-betul di katil sebelah dia, katil kosong tadi, seperti ada seorang budak kecil dalam umur 4-5 tahun, rambut panjang, pakai baju kurung. Husna tak dapat tengok muka dia sebab gelap. Husna time tu fikir antara dua je, ni mimpi ke betul ke aku mamai ni? Husna dia gosok mata berkali-kali sebab nak pastikan dia nampak ni betul-betul. Lepas gosok mata, budak perempuan tu masih ada dekat depan dia. Husna cakap, makin lama makin kedengaran bunyi budak tersebut gelak. Mula gelak seperti budak, tapi makin lama suara tersebut berubah menjadi garau. Gelak tersebut makin lama makin menakutkan. Bulu roma jangan cakap semua dah naik. Tapi waktu ni Husna cuba tengok muka dia, tak nampak.
gelap gelita. Husna makin lama makin takut. Dia terus tarik selimut. Dia selubung satu badan dia dengan selimut. Dia baca ayat Al-Quran yang dia hafal. Tapi disebabkan takut, semua ayat jadi tunggang langgang. Budak perempuan tadi gelak makin rancak. Sehinggalah tiba-tiba Husna terdengar satu suara garau, seakan betul-betul sebelah telinga Husna. Suara tersebut cakap, semoga neraka tempatmu. Lepas tu, serentak dengan itu suara tu hilang. Husna terus selimut dalam ketakutan, tak dapat tidur. Dia pejam je mata hinggalah azan subuh berkumandang. Barulah dia terlelap. Esok pagi dia tersedar pukul 10 pagi. Bilik dia yang dia kemas elok-elok sekarang dah tunggang langgang. Habis barang-barang terbang, macam baru lepas kena rompak geng. Husna time tu rasa dah tak tahan. Dia terus capai barang-barang yang penting. Dia lari keluar dari bilik. Dia nak balik kampung. Dia dah tak tahan dekat situ. Husna cakap, waktu dia tutup pintu bilik dia, dia dapat dengar daripada dalam bilik tu macam ada suara budak perempuan sedang menyanyi. Thank you gang, thank you so much sebab sudi dengar cerita ni daripada awal sampai habis. Semoga korang semua dilindungi lah daripada kejadian-kejadian macam ni. Sebab benda ni menakutkan gang kalau jadi kat kita kan. Ini jadi kat Husna tak apalah, kita boleh dengar elok-elok kan, ambil iktibar. Tapi kalau jadi dekat kita, mampus gang. Aku tak tahu nak buat apa kalau jadi dekat aku. Aku ni nak lari tak larat, mengesot je lah nanti aku. Jadi aku rasa that's all lah untuk malam ni. Thank you so much pada yang tonton cerita daripada awal sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan ingat, kalau kata orang tu, jaga diri elok-elok. Siasat dulu kau dekat mana, apa patah larang dia. Sebab kita risau, takut nanti cerita kau ni jadi story puaka. Assalamualaikum.